Umar Al-Khattab cerita sebelum dia masuk Islam ni, dia kata kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Aku keluar daripada rumah ni, cerita sebelum aku masuk Islam. Aku keluar daripada rumah dengan satu niat aja. Aku nak pi halang Nabi Muhammad daripada pi semayang di masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Aku dapati awal dia dah ada di masjid. Ni yang kata Nabi. Faqumtu khalfah. Aku tunggu di belakang. Umar kata. Dia tunggu di belakang. Nabi jadi imam. Fastaftaha suratal Haqqah. Dia kata Nabi jadi imam. Nabi baca surah Al-Haqqah. Umar tak Islam lagi. Dia tunggu di belakang tu. Apa niat dia tunggu? Dia nak pukul Nabi ke? Dia nak buat naya dekat Nabi ke? Dia tak tahu. Tapi dia duduk tunggu di belakang. Dan dia dengar Nabi SAW baca surah Al-Haqqah. Allah berfirman, Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Tu kena 6 harakat tu. Wa ma adraka mal-Haqqah. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية إلى آخر آية. Nabi baca surah Al-Haqqah awal sampai habis. Umar Al-Khattab sebagai satu orang Arab dan satu orang yang terpandang tinggi di dalam masyarakat Arab Quraisy pada masa itu, satu orang yang berilmu dan terpelajar di kalangan ahli masyarakat dia reti menilai susunan bahasa-bahasa Arab ni. Bila dia dengar surah Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah, sedap ayat tu. Bila dia dengar ni, dia kata faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Aku rasa kagum, aku rasa takjub dengan susunan ayat Quran itu. Orang Arab, tuan-tuan, orang Arab, dia Islam ke, dia tak Islam ke, dengan bahasa Arab ni, dengar faham. Macam mana kita baca surah abang, kita duk baca majalah Melayu ni, macam tu orang Arab bila baca Quran, dia baca Quran tu faham langsung dah. Cuma nak beriman ke tak mau beriman, tu saja. Tapi cerita faham ni, cerita menilai, cerita nilai bahasa yang ada di dalam Quran tu dia parti. Maka Umar Al-Khattab yang belum Islam, yang turun pi dengan niat nak halang Nabi daripada pi semayang di masjid, bila dia dengar surah Al-Haqqah ni, dia dengar daripada awal sampai habis, dalam hati dia ni, faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Dia rasa takjub, rasa kagum dengan susunan Quran ni. Kata Umar, dia kata haza wallah syair. Dia kata demi Allah, Muhammad ni seorang penyair. Dia kata. Kama qalat Quraisy, macam mana yang orang Quraisy duk bercakap ni, depa tahan tu sampai dengar Muhammad ni, kalau hang dengar hang nanti sangkut dengan dia. Pasal apa? Pasal dia ni syair, pasal dia ni penyair. Hang tu sampai dengar langsung, kalau hang dengar hang nanti kena getah. Kalau hang pi dengar hang nanti sangkut dengan dia. Awal tak usah duk pi. Macam tu ada dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dia tak berkenan dengan satu ustaz tu. Dia tak pi tak apa, dia tak bagi orang pi. Tak bagi pi ni, dia nak kena cari alasan untuk nak tak bagi orang pi tu. Macam-macam alasan. Dia duduk pi lah, dia ni balik nu. Balik nu. Balik nu tu tak tahulah balik mana. Pasal nak kena tahu dia balik mana dulu, baru tahu balik nu balik mana. Jahat. Selagi mana kawan yang duk bercakap tu, dia bercakap tentang Quran. Selagi mana kawan yang duk bercakap tu, dia bercakap hadis Nabi. Kalau hang orang Islam, kalau hang terima Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan orang Islam, kalau hang terima Nabi sebagai Nabi hang, sebagai pemimpin yang menjadi ikutan hang, selagi mana ustaz tu duk baca Quran, duk baca hadis Nabi, hang kena dengar. Dia kata jangan duk pi. Dia balik nu. Macam mana orang tak bagi
masyarakat Arab Quraisy dulu tak bagi pi dengar Nabi SAW. Pasal apa? Dia kata Muhammad ini syair, Muhammad ini penyair. Kalau hampir dengar dia, hang nanti terpukau dengan bahasa cantik dia, hang nanti jadi pengikut dia. Sedangkan dia ni penyair. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dia bukan utusan Allah. Dia bohong kita aja kata dia ni utusan Allah. Dia ni penyair, dia ni cari makan. Umar bila dia pi dengan niat tak elok, dia dengar surah Al-Haqqah. Bila dengar dia sebagai satu orang yang terpelajar, boleh fikir, reti bahasa Arab dan nilai-nilai sastra yang ada di dalam bahasa Arab, yang ada di dalam Quran ini, bila dia dengar, dia rasa kagum dengan Quran yang Nabi baca. Cepat-cepat dia potong rasa kagum itu. Dia kata, haza wallahi syair. Demi Allah, dia ni penyair. Seperti mana yang orang Quraisy duk kata. Dia nak potong supaya dia tak jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elok Umar ingat macam tu aja. Tiba-tiba Nabi baca ayat innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Nabi pi baca ayat tu seolah-olah jawab kepada apa yang dia ingat tadi. Dia ingat kata Muhammad ini syair, Muhammad ini penyair. Tiba-tiba Nabi baca innahu laqaulu rasulin karim. Nabi baca ayat tu, benar sungguh yang kata wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia itu ialah Quran ni. Ni Nabi duk baca ni Quran ini laqaulu rasulin karim. Satu qaul, satu kata-kata yang mai daripada Allah Subhanahu wa taala kepada rasul yang mulia. Dan Quran tu kata wa ma huwa biqauli syair, dan bukanlah Quran ini ucapan daripada penyair. Jawab kepada hak dia ingat tadi. Umar Al-Khattab bila dia teringat lagu tu, Nabi baca ayat seolah-olah menjawab apa yang dia ingat dalam hati dia. Dia kata wallahi kahin. Dia kata demi Allah, dia kata Muhammad ini kahin. Kahin ni apa tuan-tuan? Tukang tenung ataupun ahli sihir, kita kata. Dia ni betul-betul ahli sihir. Dia tahu apa yang aku duk ingat. Dia pergi jawab dalam bacaan dia. Elok dia ingat lagu tu, Nabi baca wala biqauli kahin, dan Quran ini bukanlah ucapan daripada kahin, daripada tukang tenung ataupun daripada ahli sihir. Jawab hak dia teringat lagi sekali. Dia kata kacau. Benda tu disusun Allah Subhanahu wa taala sebegitu rupa. Dan Nabi terus baca sampai akhir surah, dan Umar duduk di belakang orang semayang ni duduk dengar. Wa qala Umar Al-Khattab kata, dia kata fa waqa'al islamu fi qalbi kulla mawqih. Habis Nabi baca, dia dapat rasa Islam terbenam masuk di dalam hati dia. Selepas daripada kejadian ni lah, dia pergi cari adik dia yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.